السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Ad-Durrul Thamin, muka surat 42 baris 12 daripada atas. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullah ta'ala, dan yang berpegang dengan zahir kitab dan sunnah itu asal kufur hasyawiyah, maka berkata mereka itu dengan syabih dan berjisim dan jihad. Masih lagi sambung perbahasan berkenaan dengan perkataan Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan asal kekufuran dan asal bid'ah. Maka yang terakhirnya ialah orang yang kufur ataupun boleh membawa kepada kufur dan bid'ah itu ialah orang yang memegang atas zahir Al-Quran dan Sunnah. Dengan mana zahir Al-Quran dia terjemah gitu, itulah dia pegang. Zahir hadis dia terjemah begitu, itulah dia pegang. Itu boleh membawa kepada kekufuran dan juga bid'ah. Itu kata Al-Quran dan Sunnah itu perlu dan berhajat kepada ilmu bahasa Arab untuk memahami dia. Tanpa ilmu bahasa Arab maka dia tak dapat faham. Lepas tu bila faham dengan secara zahir, secara latah gitu ya, maka akan didapati berlaku kesilap fahaman dalam bab akidah. Maka sama perbahasan kuat manakah yang berada pada perkara yang ketujuh daripada perkara yang boleh membawa pada kufur dan bid'ah ni. Maka dia kata dan yang berpegang dengan zahir kitab dan sunnah. Sunnah ni hadis. Zahir ni makna secara latah lah. Contoh yadullah fawqa aydihim, yad tu makna tangan. Sedangkan yad itu dalam bahasa Arab makna banyak. Jadi secara lantahnya orang akan terjemah tangan lah. Itu maksud zahir-zahir gitu. Lepas tu dia kata orang yang berpegang dengan zahir kitab dan sunnah itu asal kufur hasyawiyah. Hasyawiyah ni satu puak yang mana berpegang dengan ayat-ayat mutasyabihat pada zahir dia. Allah itu sama dengan makhluk dan sebagainya. Itu puak hasyawiyah. Hasyawiyah juga digelar sebagai Wahabiyah sekarang ni. Dan yang lebih terkininya Salafiyah lah. Hasyawiyah, Wahabiyah, Salafiyah. Tiga tu sama saja, lebih kurang. Cuma sekarang ni orang tak masyhur dengan Hasyawiyah lah, orang panggil Salafiyah. Tu. Sebab apa Salafiyah tu? Mereka berpegang dengan mazhab salah. Bukan. Mereka menganggap mereka berpegang dengan mazhab salah, tapi sebenarnya salah. Itu mazhab salah yang mereka pegang, itu salah. Itu Hasyawiyah yang dulu, sekarang panggil Salafiyah Wahabiyah. Kemudian kata dia, maka berkata mereka itu Hasyawiyah.
dengan syabih. Syabih dengan makna serupa dengan makhluk. Mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Syabih dengan makna syabih bil makhluk. Mereka menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Apa-apa sudut lah, macam-macam. Dari sudut tangan ke, dari sudut rupa ke, dari sudut mata ke dan sebagainya. Apa-apalah yang menyebabkan dia tu sama macam makhluk, tu dia panggil syabih. Dan nama orang yang menyamakan Allah dengan makhluk panggil musyabbihah. Dan berjisim. Berjisim ni meletakkan ataupun menyabitkan anggota pada Tuhan. Dan berjisim, orang yang menyabitkan Allah Ta'ala berjisim pun panggil musyabbihah juga, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi musyabbihah ni lebih umum daripada mujassimah lah. Mujassimah ni orang yang menjisimkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada tangan, Allah Ta'ala ada kaki, Allah Ta'ala ada wajah, Allah Ta'ala ada mata. Tu jisim. Kerana itu jisim. Dan bila berjisim, maka otomatik sama dengan makhluk. Itu jadi musyabbihah. Tapi tak semua musyabbihah itu mujassimah. Kerana boleh jadi dia samakan Allah Ta'ala dari sudut arah. Dia tak kata Allah ada muka dan sebagainya, tapi dia kata Allah ada di atas arah tu. Itu musyabbihah lah. Dia tak panggil mujassimah. Sebab dia tidak menjisimkan Allah Ta'ala. Dia tidak mengatakan Allah Ta'ala ada anggota tertentu. Itu dia tak panggil mujassimah. Dia panggil musyabbihah. Ini musyabbihah ni lebih umum daripada mujassimah. Macam Rasul mesti Nabi. Ini musyabbihah pun sama lah. Bukan semua musyabbihah itu mujassimah, tapi semua mujassimah itu musyabbihah. Lebih kurang gitulah. Dan jihah, dia mensabitkan Allah Ta'ala ada arah, Allah atas arah. Tu hasyawiyah. Sekarang salafiyah. Tu Allah Ta'ala ada tangan yang tak serupa makhluk. Itu hasyawiyah. Sekarang mujassimah, salafiyah. Itulah nama dia. Nama itu kok pegangan sama. Macam Mu'tazilah lah. Mu'tazilah tak ada dah, tapi pegangan dia ada lagi. Puak liberal. Tu liberal tu Mu'tazilah modern lah dia panggil. Dia mensabitkan dan mengagungkan akal lebih daripada nas Al-Quran dan Hadis. Itu dia panggil puak Mu'tazilah. Dan sekarang puak Mu'tazilah secara kelompok tak ada, tapi fahaman dia masih ada, iaitu puak liberal. Liberal, sekular dan sebagainya. Tu Mu'tazilah moden. Sebab apa dia pegang begitu? Kerana mengambilkan zahir ayat, mengambil makna faham. Bukan ambil gitu. Itu cuma bahasa Arab yukhadhu. Yukhadhu makna yufhamu. Diambil faham, diambil pengertian berdasarkan zahir ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dan umpamanya. Yadullah fawqa aydihim. Betul ada dalam hadis tu, Allah Ta'ala akan meletakkan betih dalam syurga, dalam neraka. Payah itu. Saqullah, betih Tuhan. Betih terus. Betih Allah Ta'ala dalam syurga separuh. Allah Ta'ala tangan Allah Ta'ala di atas tangan-tangan mereka itu. Tangan lagu atas mereka itu bersentuh kau pisau. Yang lagu tu ayat mutasyabihat. Jadi dia pegang zahir itu, makna dia kata Allah ada tangan. Tapi tangan tak serupa makhluk, sama mujassimah juga. Allah Ta'ala ada muka, tak sama makhluk, sama lah. Apatah lagi kata sama. Apatah lagi kata Allah Ta'ala itu ada muka dan sama dengan makhluk. Lagi jelas lah kafir itu. Tapi kalau kata Allah Ta'ala ada muka tapi tak serupa makhluk, tu fasik lah. Dah pandangan mu'tamad. Mujur fasik lagi. Itu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dia kata apa? Tuhan yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih Penyayang itu di atas arah itu istawa, duduk dia kata. Itu mensabitkan jihad tu, mensabitkan arah atas arash. Allah duduk atas arah. Duduk satu atas satu. Ada dua benda serupa makhluk. Duduk satu arah, atas pula dua benda. Jadi duduk lain, atas lain. Dua benda yang sabit makhluk pada Tuhan. Itu mustahil. Itulah dia panggil puak hasyawiyah, atau sekarang panggil salafiyah wahabiyah. Tu Jadi hati-hatilah kalau orang mengajar orang mengajar baca Quran bagus. Dah tafsir Quran tu. Tiba-tiba dalam bab ayat mutasyabihat tu lebih kurang sama dengan makhluk. Tak boleh. Janganlah. Jangan pegang hak tu. Habis.
Habis tu, tu orang panggil benda terakhir yang disebutkan oleh Imam Sanusi rahimahullah, punca dan asal usul bid'ah dan kufur itu ialah 7, dan yang ketujuh yang kita bahas hari ni ialah orang yang berpegang dengan zahir Al-Quran dan Sunnah. Jadi jangan pegang hak zahir, lepas tu macam mana kena belajar lah. Apa yang sepatut kita pegang dengan makna Ar-Rahman ala arsistawa. Ada dua. Ayat Iskam rahimahullah ta'ala tulis kitab namanya Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu khusus kitab berkenaan ayat mutasyabihat sahaja. Daripada awal sampai akhir kita boleh tahu setiap tafsiran Al-Quran yang disebut dalam kitab tu. Asal kitab tu nama gudang garam. Nama rokok. Apa? Ayat Iskam tu dia isap rokok gudang garam. Dia kalau mengajar ni dia akan isap rokok gudang garam. Sebab kalau dia tak isap dia tak boleh mengajar. Jadi waktu mengajar gini hanya satu-satu yang difatoni. Kalau di Indonesia memang ada. Tu. Kalau Indonesia memang ada bahsul masail. Gini, kiai-kiai dia. Relax fikir masalah. Tu. Kalau kita nampak macam wajar gitu. Apa dia isap rokok dalam majlis. Tiba-tiba bicara mau isap rokok. Pelik gitu. Kita ada itu tak ada gitu. Kalau di foto ni satu-satu yang orang sokok yang saya setakat yang kita tahulah ayat Iskam rahimahullah ta'ala. Sehingga kitab tu dinamakan gudang garam pada asalnya kerana waktu dia siapkan kitab tu dia isap rokok. Kita tak tahu nak buat kitab apa. Nama kitab apa nak buat? Gudang garam. Sebab dia order gudang garam daripada Malaysia, daripada anak murid dia. Isap rokok. Lepas tu anak murid lepas tu tukar nama kitab tu, nampak pelik gudang garam warna tu. Dia tukar Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab tu berkenaan ayat mutasyabihat sahaja. Tu ciri-ciri sokok tu ngaji. Waktu mengajar. Bukannya lepas habis mengajar dah, waktu tengah mengaji ni, waktu tengah mengajar. Lepas habis cerita nak tanya soal apa tanya. Pasang rokok, isap rokok. Kalau tak isap rokok tak boleh mengajar, tak boleh mikir. Sebab tu kalau orang ahli isap rokok ni kena tanya dia buat apa isap rokok. Jangan kata haram lu. Haram ni apa fasik elak lu. Kalau kita orang ni tak ada hal, tak ada apa, tak ada mikir masalah apa isap rokok, tu boleh ceritalah. Hak ni orang ahli buat ni pelik ni. Biasa orang fatwa haram. Kok mana dia beli isap rokok ni? Tanya dia. Jangan buat suzon gitu. Ni tok guru yang fasik ni tak boleh ambil ilmu pada dia. Elak lu. Tu asal usul nama kitab Manhaj Ahlus Sunnah asalnya ialah gudang garam. Tu. Dia bahas pasal ni ayat mutasyabihat. Habis. Kemudian kata musannif sama lagi bab usaha ikhtiar makhluk. Dan barang siapa beriktikad baharu segala asbab. Betul tak? Betul lah. Sebab musabab ni baru belaka, bukan qadim. Satu. Dan bahawasanya tiada memberi bekas dengan tabiat segala asbab. Apa maksud tabiat sini? Mana kita kata contoh pisau tu, tajam pisau tu yang memotongkan. Itu maksud memberi bekas dengan tabiat. Nasi tu yang mengenyangkan. Itu memberi bekas dengan tabiat. Minum itulah yang air itulah yang menghilangkan dahaga kita. Itu yang memberi bekas dengan tabiat. Jadi kalau dia kata dia i'tiqad tak beri bekas dengan tabiat, betul lah. Dua. Dan tiada memberi bekas dengan kuwah, yakni kudrat ataupun kekuatan yang dijadikan Allah padanya pada segala asbab. Ni yang ketiga. Siapa yang i'tiqad? Yang pertama tadi kata segala asbab tu baru, betul tak? Betul. Contoh makan, minum, sebab tu. Sebab bagi kenyang, sebab bagi hilang dahaga, tu semua barulah, tak ada qadim. Kemudian tak beri bekas dengan tabiat dia. Mana kalau orang i'tiqad beri bekas dengan tabiat, tak ada khilaf kafir. Siapa kata nasi sungguhlah yang mengenyangkan, bukan kata i'tiqad. Kata tak ada masalah. Aku kenyang makan kenduri tadi. Tak apa tu. Jangan kata kafir pula. Aku kenyang makan kenduri tadi dan i'tiqad sungguh kenyang sebab tu. Itu baru kafir. Tapi kalau cakap saja i'tiqad Allah Taala mengenyangkan, tak ada apa tu. Ni membabitkan kafir dengan Islam, kafir dengan iman ni kena beritahu. Ni fardu ain.
Lepas tu yang ketiga kata tiada memberi bekah dengan kuwah, dengan kekuatan yang dijadikan Allah padanya. Jadi siapa yang beriktikad kekuatan itulah yang memberi bekah. Contoh dia pisau, kekuatan yang Allah Ta'ala beri pada pisau lah yang memotongkan. Kekuatan yang Allah Ta'ala beri pada nasi itulah yang mengenyangkan. Kekuatan yang Allah Ta'ala beri pada air itulah yang menghilangkan dahaga. Itu khilaf, kafir ke tidak? Pandangan Mu'tamad fasik. Okey, sekarang ni dia kata tidak memberi bekah dengan kuah. Mana? Nombor 3 betul. Okey lah, 3 lah. Dan yang memberi bekas itu Allah Azza wa Jalla, yang memberi kesan. Allah saja. Mana Allah lah yang hakikatnya memotongkan limau. Allah lah hakikatnya yang menghilangkan dahaga dia. Allah lah pada hakikatnya yang mengenyangkan dia. Bukan makanan, bukan minuman, bukan pisau. Allah lah yang menghanguskan sesuatu, bukannya api. Okey, itu betul. Okey. Betul tak? Tetapi yang tetapi ni jeng nak betul lah kau lah, tapi ada benda pula tak betul. Tetapi talazum ni berlaziman. Mana tak bercerai tanggal antara keduanya. Antara apa? Antara keduanya, antara kuwah yang dijadikan Allah Ta'ala dengan memberi bekas Allah Ta'ala. Ingat tu keduanya tu. Tak betul pula. Keduanya kedua mana? Talazum mana tidak bercerai tanggal, makna sekaligus. Dia kata mesti tak bercerai tanggal, mesti sekaligus antara keduanya, iaitu kekuatan yang Allah jadikan pada sesuatu dan Allah Ta'ala beri bekah. Dengan mana apa? Dengan mana Allah Ta'ala kalau beri bekah pun tak boleh dia menyalahi adat. Mesti begitu. Contoh, Allah Ta'ala lah yang mengenyangkan, tapi tak boleh kalau orang tu makan nasi, Allah Ta'ala tak bagi kenyang. Tak boleh. Dia kata gitu. Tu salah lah. Boleh tak orang makan nasi tapi tak kenyang? Boleh. Boleh tak orang tak makan nasi tapi kenyang? Boleh. Tapi sekarang ni dia kata Allah Ta'ala beri bekah, Allah Ta'ala yang mengenyangkan. Tapi masalahnya dia kata Allah Ta'ala tidak boleh mentakdirkan dia tak kenyang kalau dia makan. Sebab itu menyalahi adat. Itu dia panggil i'tiqad yang tidak betul. Sini je tak betul. Tadi semua betul tu 4 tu. Sini saja dia seleweng. Ni tak betul ni. I'tiqad gini. Dengan mana sehari dia akan bawa kepada mengingkari mukjizat. Kerana mukjizat benda pelik-pelik, benda yang mencari adat. Dia akan menafikan tubuh kita ni akan dibangkitkan semula di padang mahsyar. Kerana bila hancurnya badan tu tak akan boleh bangkit dah ikut adat. Kalau dia sampai engkar ke tahap itu, boleh jatuh kufur. Tapi kalau dia tak engkar benda tu, cuma jahil begini je, dia panggil fasik je lah, boleh jadi fasik je lah. Tapi kalau dia engkar benda-benda mukjizat, benda-benda pada mahsyar, kebangkitan pada mahsyar dan sebagainya, itu hak wajib tu qat'i, tu tak ada khilaf. Tiba-tiba dia tidak i'tikad begitu, dia kata mukjizat tak betul, itu dia panggil kufur. Bahaya tu. Jadi dia kata talazum yakni tidak bercerai tanggal, berlazim-laziman antara keduanya, kedua kuah yang dijadikan Allah dan beri bekah tu, dan barang yang disertanya tu dari sudut akal kata tak ada masalah. Akal tak ada masalah, adat je masalah. Contoh nasi mengenyangkan. Akal kata tak mesti kata nasi itu mengenyangkan. Boleh je orang makan nasi tapi tak kenyang, boleh? Boleh je orang tak makan nasi tapi kenyang, boleh tak? Boleh. Tapi adat kata nak kenyang mesti makan. Nak sembuh sakit dan mesti makan ubat. Nak hilang dahaga mesti kena minum. Nak bakar sesuatu mesti kena dekatkan api. Tu semua adab berlaku. Tapi akal kata tak mesti begitu. Boleh jadi lain. Boleh jadi tapi tak mesti berlaku. Kita kata boleh jadi tak mesti berlaku. Tapi ada kadang-kadang boleh jadi dan berlaku. Ni boleh jadi bila orang bakar dengan api tak terbakar benda tu. Boleh tak? Boleh. Tapi adat kata mustahil. Dia kata Allah Ta'ala tidak boleh memberikan api, Allah Ta'ala tidak boleh tidak menghanguskan sesuatu benda hal keadaan api sudah dekat di tempat tu. Api sudah bersentuh dengan ketah. Allah Ta'ala mesti mentakdirkan terbakar ketah tu. Tak boleh sebaliknya. Ni dia panggil orang jahil. Etika gini salah lah. Dan sampai tahap kalau dia tu mengingkari mukjizat, mengingkari pada mahsyar, kafir. Kafir. Tapi kalau tak sampai tahap tu tak kafir lah. Dia panggil jahil hukum adat. Lepas tu dia panggil awal-awal kita belajar hukum akal, hukum adat tu penting tu. Tu
tu akan datang ni mengaji sifat-sifat Tuhan ni. Apa ikut adat apa? Tak ada apa ada. Itu yang kena etika tu. Jadi tak ada masalah kalau kita kata aku kenyangkan nasi tadi. Tak apa. Jangan kata kapi lah. Kapi kat itu. Tu tak faham lah tu. Kita kata dulu benda yang dalam hati tak payah boleh cakap di mulut. Benda yang di mulut tak boleh buh hati. Kita cakap aku kenyangkan nasi. Tu tak boleh jadi etika. Tu cakap tak apa. Aku kenyangkan nasi tadi. Tak apa. Jangan etika pula. Betul-betul kenyang. Nasi tu mengenyangkan. Tu tak boleh lah. Cakap saja tak apa. Apa? Tapi etika sungguh gitu, tu tak boleh. Jangan letak etika lah. Allah Ta'ala mengenyangkan. Ini tak betul lah orang kata Allah, kalau kita kata nasi yang mengenyangkan jadi kafir je dah. Tu tak betul tu. Jadi tapi ada orang mengajar gitu. Tu pelik tu, mengaji akidah mana tau. Nak kata akidah Sanusi tidak, akidah Faridah tidak, akidah mana dia ambil tau. Cakap serba tak boleh laku, serba kafir laku. Nak cakap aku kenyang, tak kata kafir. Nak cakap aku apa nama tu? Aku hilang dahaga sebab minum sekian-sekian jadi kafir. Bukan, tak jadi kafir tu. Tu cakapan ada, tak salah. I'tiqad sahaja perlu, wajib kata Allah yang memberikan bekah pada segala perkara tersebut. Kemudian kata musannif rahimahullah, tiada dapat menyalahi yang mana Allah Ta'ala mestilah menetapkan satu benda tu berlaziman dengan adat. Tak boleh menyalahi. Kalau nasi mengenyangkan, Allah Ta'ala mesti tetapkan kenyang tu dengan nasi saja. Contohlah. Tak boleh dia tak ada nasi Allah Ta'ala bagi kenyang. Tak boleh. Ni etika salah. Tu Maka adalah orang itu, orang yang kelima lah, yang barang siapa tadi ni jahil hakikat hukum adat. Jahil. Dia tak dapat beza hukum akal, hukum adat, tak dapat beza. Sebab tu Imam Haramain memberi penekanan sehingga mengatakan orang yang tak kenal hukum akal gila. Gila, tak kenal hukum akal, tak tahu mana mesti, mana tidak, mana boleh, mana tidak. Allah Ta'ala boleh tak mengenyangkan orang tak makan nasi, orang tak makan langsung? Boleh. Cuma tak berlaku, jarang berlaku tu ya. Allah Ta'ala boleh tak Allah Ta'ala boleh tak menghilangkan dahaga seseorang tanpa dia minum? Boleh, cuma jarang berlaku tu ya. Sebab apa? Sebab nanti di akhir zaman nanti kita tak ada makan dah. Kita makanan kita subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tu makanan kita waktu zaman Dajjal. Mana ada makanan tu Allah Ta'ala beri kenyang ketika itu dengan kita zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau ikut kan, ikut mana gitu. Jadi orang yang tak belajar akidah sekarang ni, esok-esok kalau dia wala'iyadzubillah, kalau lah ada rezeki jumpa Dajjal, habis dia ikut Dajjal. Mana subhanallah, alhamdulillah jadi kenyang. Tak boleh ni. Kena makan hak Dajjal bagi. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, hakikat adat dan terkadang membawa kepada kufur. Macam mana? Dengan bahawa ia barang siapa tadi menafikan dibangkit segala tubuh tu bukan taubat, tubuh yang sudah hancur. Sebab apa dia kata tak boleh? Sebab menyalahi adat. Tubuh yang hancur sudah adat boleh tak sambung balik? Tak boleh, habis mati itu. Kertas yang hancur berkecai tak boleh nak sambung dah. Boleh sambung tak? Berkecai hancur tak boleh nak bahagi dah. Boleh sambung balik? Tak boleh, mustahil pada adat nak sambung semula ni. Kalau ikut cara biasa lah, kalau ikut mesin tak tahu nak kata lah. Ni hancur manusia, tiba-tiba Allah Ta'ala boleh bangkitkan pula. Guana. Ni kalau orang jahil hukum adat, hukum akal, dia kata tak boleh. Adakah Allah Ta'ala akan bangkitkan badan yang sama atau badan yang lain? Tu khilaf tu. Tu khilaf tak apalah. Yang wajib usulnya ialah kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Itu yang usul. Siapa ingkar kafir. Cuma khilafnya adakah dibangkitkan tu badan yang sama atau badan yang berlainan. Tu khilaf. Tu tak apalah nak pegang mana-mana. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan demikian lagi menafikan mukjizat Nabi. Ni kafir. Siapa yang jahil hukum adat, hukum akal sampai menafikan mukjizat Nabi, kafir.
Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api. Mustahil terbakar. Mustahil tak terbakar. Nabi mukjizat tu. Nabi Ibrahim kena lempar di api yang besar tu, tak terbakar langsung, bahkan sejuk pula. Jadi orang yang tak belajar hukum akal, hukum adat, tak dapat beza ni, dia akan kata mustahil begitu. Dia akan nafi mukjizat. Tangan Nabi SAW keluar air. Kau mana pula, bukan baik jari Nabi ni. Jadi merepek itu. Dia tak terima. Kau mana Nabi SAW boleh belah bulan? Bukan dia pergi kat bulan, dia daripada jauh dia tunjuk jari, tiba-tiba belah. Kau mana? Tengok. Jadi dia tak faham. Bila tak faham Allah Ta'ala kuasa atas segala-galanya, dia akan tak faham mukjizat tu lagu mana. Dia tidak akan beriktikad bahawasanya Nabi SAW dan Nabi-Nabi lain ada mukjizat. Itu bahaya. Boleh tu kufur. Kerana sekalian mukjizat itu menyalahi adat. Semua tu menyalahi adat. Jadi dia kata mesti Allah Ta'ala takdirkan benda yang sepakat dengan adat, tak boleh beza. Itu i'tiqad yang fasik dan boleh ke arah yang kufur. Wal'iyadu billah. Habis. Dan barang siapa beriktikad baharu segala sebab. Betul ni? Ni i'tikad al-sunnah. Tengok i'tikad al-sunnah macam mana. Yang habis ni i'tikad al-sunnah ni. Barang siapa beriktikad baharu segala sebab. Baru tak? Baru. Siapa kata qadim tak kena? Sebab kenyang aku ni qadim dah. Jeng itu. Tak betul kawan ni. Gila agamanya. Nombor satu, i'tikad segala benda baharu tu, segala sebab tu baru. Dan bahawasanya tiada memberi bekas dengan tabiat segala sebab. Apa nama tu? Nasi kah yang mengenyangkan? Tidak. Airkah yang menghilangkan dahaga? Tidak. Ketajaman pisaukah yang memotongkan? Tidak. Apikah yang menghanguskan? Tidak. Okey, dua. I'tikad Ahlussunnah wal Jamaah yang kedua. Dan tiada pula dengan quwwah, yakni tiada pula memberi bekas dengan quwwah, dengan kekuatan yang dijadikan Allah padanya pada segala sebab. Yang nombor tiga, adakah kekuatan yang Allah Ta'ala beri pada pisau yang memotongkan? Tidak. Adakah kekuatan yang Allah Ta'ala beri pada makanan itu yang mengenyangkan? Tidak. Adakah kekuatan yang Allah Ta'ala beri kepada air minuman itu yang menghilangkan dahaga? Tidak juga. Tu nombor tiga, Ahlussunnah wal Jamaah. Dan beriktikad, ni yang keempat yang berbeza hak sebelum tadi. Dan beriktikad ia barang siapa sah menyalahi, yakni sah menyalahi adat. Adat kata makan mesti kenyang, tiba-tiba dia makan tak kenyang. Itu dia i'tikad gitu. Itu betul. Dia makan mesti kenyang kata adat, tiba-tiba makan tak kenyang. Tu i'tikad yang betul. Boleh tak kenyang bila dia makan, tapi jadi tak jarang berlaku. Itu dia. Jarang berlaku. Akhir zaman tidak akan makan, tidak akan minum, hanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kenyang tu. Kenyang. Apabila di dalam syurga, on the way nak masuk syurga tu, minum telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak pernah dahaga selama-lamanya. Tak pernah ada dahaga. Dah kita minum di syurga tu untuk sedap-sedap je, bukan untuk hilang dahaga. Di dunia ni kita minum manis ke, air mineral ke apa ke untuk hilang dahaga lah, sambil sedap-sedap tu. Di syurga tak ada dah untuk hilang dahaga, memang sedap saja. Sebab hilang dahaga tu bila minum telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, seperti, ini contoh menyalahi adat, seperti didapati sebab yang adi. Adi ni hak bangsa adat. Dia bahasa Arab tu adiun, ay mansubun ilal adah, yang dinisbahkan kepada adat. Tu adi, bukan nama orang. Seperti didapati sebab yang adi, yang adat. Mana? Seperti makan. Tu contoh sebab. Maka tiada kenyang. Tu menyalahi adat. Makan mesti kenyang, tiba-tiba tak kenyang, boleh tak? Boleh. Minum mesti hilang dahaga, tiba-tiba tak hilang, boleh tak? Boleh. Potong pisau, tiba-tiba tak terpotong, boleh tak? Boleh. Cerita Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Cerita tu walaupun dari sudut riwayat dhaif, tapi ulama akidah ambil untuk menyatakan bahawasanya pisau tu tak beri bekah. Yang mana bila Nabi Ibrahim asah pisau, letak tekuk Nabi Ismail alaihi salam, tak makan. Asah lagi tak makan, asah lagi tak makan, sampailah turun ayat suruh buat korban. Kalau riwayat yang sahihnya
tak dan Nabi Ibrahim letak pisau di tekuk Nabi Ismail ni, sudah turun ayat untuk buat korban. Tu asal, tu riwayat yang sahih lah. Tapi ulama akidah ambil riwayat dhaif supaya apa? Supaya kata pisau tu tak beri bekah. Tu yang beri bekah Allah Taala. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, dan hanya yang memberi bekas itu Allah. Allah sahaja. Nasi secara adat ya. Yakni maksud dia bahawa adalah segala sebab yang adi, sebab hak bangsa adat itu tempat tandakan kenyataan, yakni tempat zahirnya alamat bagi musabbab. Contoh kenyang. Alamat apa nak bagi kenyang? Nasi makan. Makan nasi makan pula. Makan nasi. Tu alamat untuk kata nak pi ke musabbab itu kenyang tu. Sebab apa? Sebab makan nasi. Nak menzahirkan kenyang je dengan kita makan nasi. Hanya semata-mata nak zahir saja. Nak nyatakan saja apa sebab kenyang ni. Oh, makan nasi. Apa sebab mati? Oh, sakit. Tu. Apa sebab hilang dahaga ni? Minum air urin. Contoh tu. Nak menyatakan tempat tandakan kenyataan zahir benda sebab tu kenapa zahir musabab tu kenapa? Oh, sebab aku makan nasi. Zahir kenyang tu sebab apa? Sebab makan nasi. Zahir hilang dahaga sebab apa? Sebab aku makan minum. Aku minum air. Tu. Itu sahaja, bukan ia adat tu. Sebab tu yang memberi bekah, bukan sebab tu yang beri bekah. Hanya beri bekah Allah Taala. Dia dah sebab-sebab tu untuk menzahirkan kenapa jadi begini. Oh, sebab aku makan. Kenapa aku hilang dahaga? Sebab aku minum air. Kenapa terpotong buah ni? Sebab aku pakai pisau. Contoh tu. Tapi boleh tak berlaku sebaliknya? Boleh. Sesuatu itu terbelah tanpa pisau, boleh? Nabi SAW isyarat dengan jari, terbelah bulan. Tak payah pakai pisau pun. Tak payah pakai gergaji ke apa, tak payah. Tak payah pakai kuasa-kuasa apa, tak payah. Nabi isyarat dengan jari, terbelah. Seorang sebelah ke timur, sebelah ke barat. Bulan tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, tiada dapat tadi. Dan ayat berikut, dan hanya yang memberi bekah itu Allah jua. Dan kuasa menjadikan kenyang dengan ketiadaan makan. Allah Ta'ala kuasa untuk bagi kenyang tanpa makan, macam tadi zikir tadi. Dan makan tiada dapat kenyang, yakni Allah kuasa untuk menjadikan makan tu tak boleh kenyang. Boleh makan 3 pinggan tak kenyang-kenyang, pas sudah. Cek doktor punya ada penyakit. Penyakit tak kenyang. Tu contoh tu. Maka inilah hak yang terakhir ni, i'tiqad yang sahih, i'tiqad yang betul. Dia akidah ni mudah dia beramal, i'tiqad ya. Tapi silap. Dia tak macam beka ni kena guna tubuh, kena guna harta. Dia sakit sikitlah. Kalau tak salah bangsa hati pula. Hak ni i'tiqad, tapi silap i'tiqad dosa. Tu ya. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullah, lagi yang lepas daripada kebinasaan. Kebinasaan mana ni? Kebinasaan neraka. Kebinasaan bala di kubur pada mahsyar. Tu kebinasaan hakiki lah. Kita ambil kebinasaan yang hakiki. Kalau sekadar sakit itu atas dunia ni tak mesti binasa. Boleh jadi sakit itu untuk dia dapat pahala sobat. Ini kebinasaan yang hakiki tu, masuk neraka, kena tibai pada mahsyar. Matahari sejengkal, peluh sampai kena berenang ni peluh sendiri. Tu semua kebinasaan berlaku. Tu. Dan juga lepas daripada bid'ah. Ni baru bid'ah dolalah. Dalam kitab Hasyiah Bijirmi al-Iqna', dalam kitab Mughnil Muhtaj, dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, dalam kitab Hasyiah Jamal ala Fathil Wahhab, kullu bid'atin dalalah illa mastuthniya. Ambil hak ni buh kat Wahabi tu. Dia kata kullu bid'atin dalalah. Kul semua. Ambil kita Arab tu, kullu bid'atin dalalatun illa mastuthniya. Setiap bid'ah itu ialah sesat melainkan benda yang dikecualikan. Ada kecuali je. Jadi kullu situ bukan jami', bukan semua, tapi majmu' kebanyakan. Ini kullu bid'atin dalalah sungguh. Lepas tu kullu dalalati finnar pula. Jadi semua bid'ah itu dalalah finnar. Semua masuk neraka, tidak. Bid'ah masuk neraka ialah bid'ah yang haram sahaja. Bid'ah yang wajib, kalau tak buat masuk neraka juga. Bid'ah yang wajib kalau tak buat masuk neraka sebab dia wajib.
Bid'ah yang sunat kalau buat tak masuk neraka. Bid'ah yang harus kalau buat tak masuk neraka. Bid'ah yang makruh kalau buat tak masuk neraka. Bid'ah yang haram tak bertaubat dan Allah tak ampun baru masuk neraka. Mana antara bid'ahnya? Bid'ah i'tiqad kalau dalam terus amin ni. Mujassimah bid'ah dalalah. Mu'tazilah bid'ah dalalah. Tu betul. Bid'ah dalalah finnar tu. Sebab apa? Sebab i'tikad puak-puak ni tak pernah diiktikadkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan i'tikad begitu haram, tak taubat dosa dan Allah Taala kalau tak ampun masuk neraka. Tu kata bid'ah dalalah finnar. Ni bid'ah dalalah finnar tahlil. Bid'ah dalalah finnar buat kenduri. Tu jauh sangat tu. Habis. Ketujuhnya habis dah sifat kita ni. Ini sifat ketujuh pula yang mustahil. Habis dah sifat nafsiyah, sifat salbiyah mustahil habis dah. Tinggal sikit je. Ma'ani dengan maknawiyah. Sikit-sikit pun nampak muka ni. Nampak muka ni. Sobat lah buat gana kita tak tebal. Siapa suruh ngaji kita tebal. Kalau kita faridah kata dah. Ketujuhnya al-ajzu an mumkinin ma. Apa dia? Yakni lemah atas menjadikan mungkin barang yang ada ia barang. Barang yang ada ia ni mana? Hakikat mungkin tu lah. Hakikat benda harus. Allah Ta'ala lemah, mustahil. Allah Ta'ala lemah daripada menjadikan benda harus, mustahil. Mana wajibnya? Mesti Allah Ta'ala berkuasa dengan sifat berkuasa untuk menjadikan harus, benda yang harus, makhluk lah. Jadi mustahilnya lemah. Tak boleh sabit lemah di Tuhan. Mustahil. Mana tak adanya lemah ni di Tuhan, tak ada. Dah adanya apa? Adanya kudrat. Sabit yang sifat berkuasa dengan sifat berkuasa. Allah berkuasa untuk menciptakan dan meniadakan benda yang harus pada akal. Dan benda wajib tak ada. Allah tidak buat benda wajib dan Allah tak buat benda mustahil. Batu kita tak boleh kata Allah Ta'ala itu boleh menjadikan dirinya di dalam syurga untuk ahli syurga melihatnya seperti melihatnya bulan purnama. Tu mengarut tu. Mengarut. Apa? Sebab menjadi ni. Mana Allah Ta'ala ada sifat kudrat menjadikan dia. Menjadikan diri dia berjihad, berarah di dalam syurga. Itu mustahil. Jadi puak-puak ni memang tak belajar dah. Mata aluk ni memang bengong itu. Dia pun kata Allah Ta'ala boleh menjadikan dirinya itu berarah dalam syurga. Kita pun mikir berarahnya Allah Ta'ala mustahil. Allah buat benda mustahil, tak boleh. Tak kena. Bila kamu kata begitu, makna seolah-olah kamu akan kata begini, Allah Ta'ala boleh mencipta Tuhan lain. Allah Ta'ala boleh mencipta anak dia. Allah Ta'ala boleh mencipta isteri dia. Sebab tu mustahil lah kau. Sebab kamu kata Allah Ta'ala boleh menjadikan dirinya berarah di syurga. Berarah bagi Allah mustahil. Jadi kita sabit kiyah hak lain. Semua mustahil tu boleh Allah buat belaka. Allah Ta'ala boleh buat isteri dia. Allah Ta'ala boleh buat anak dia. Allah Ta'ala boleh buat Tuhan lain. Boleh belaka. Boleh belaka. Mampu ke tu. Tu. Waktu penting mengaji ta'aluk ni. Sebab apa sekarang ni musim-musim zaman-zaman mutasyabihat. Benda-benda syubhat banyak. Benda-benda samar dalam akidah banyak. Tambah-tambah orang duduk meja ni lah. Atas meja ni macam tuntang. Kita pun telat tak tapis langsung. Berapa tak tapis? Tak ada ilmu nak tapis gimana? Batu fardu ain yang akidah ni supaya apa? Bila kita tahu sungguh benda fardu ain mana etika salah mana etika betul, dia buat marilah 400 juta kitab pun kita boleh kata salah. Sebab apa? Kitab tu betul, dia tak betul. Kitab tu betul lah dia baca, dia faham tak betul. Tu ya. Cuma kita nak balas hujah tak retilah pada ustaz. Kita ni reti dah apa? Kita belajar dah. Tak boleh Allah Ta'ala buat dirinya berarah dalam syurga. Sebab berarah tu mustahil. Bila mustahil, Allah Ta'ala tidak bertakluk dengan kudrat. Allah Ta'ala tidak bertakluk dengan benda mustahil. Jadi Allah Ta'ala tidak boleh menjadikan dirinya itu dalam syurga. Bukan kata lemah tak. Memang bukan passion dia. Dan mustahil Allah Ta'ala itu bertempat dan berarah. Dah tu kita kata Allah Ta'ala kita akan lihat dalam syurga. Kita lihat dalam syurga dalam keadaan tidak ada di mana-mana. Lagu mana tu? Tak tahulah. Nanti tengok sendiri. Apa ya? Nanti kita melihat Allah Ta'ala dalam syurga itu dalam keadaan tidak di atas, tidak di depan, tidak di tepi, tidak di tengah, tidak di bawah, tidak gitu, tidak gini, tidak bertangan, tidak berjisim, tidak bertempat. Semua gitu.
Tidak itu. Lagu mana? Wallahu a'lam. Habis. Tu. Nak tengok, buatlah amal kebaikan, masuk syurga sendiri, tengok nanti. Masuk syurga, melihat Allah Ta'ala tak ada khilaf. Di pada mahsyar khilaf, boleh tengok kedok lagi. Yang pandangan muktamad, pandangan sahih boleh tengok dah. Tu habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, iaitu lemah tu lawan kudrat. Lawanlah mana mustahil. Kudrat tu wajib, mesti sabit di Tuhan. Lemah tu tak boleh sabit di Tuhan. Habis itu ya. Dan masuk dengan kata barang mungkin ada ia itu. Apa maksud bila kata Allah Ta'ala menjadikan benda mungkin? Apa yang termasuk benda mungkin? Tu maksud dia. Termasuk sekali perbuatan hamba. Perbuatan hamba ni pun masuk sekali dalam ta'aluk kudrat Tuhan. Segala perbuatan kita Allah Ta'ala juga buat. Sebab Allah Ta'ala beri kudrat. Apa-apa saya terlebih daripada kita dari sudut perbuatan, Allah buat berlaku. Itu disebut oleh Syekh Zarruq Al-Fasi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Al-Qawaidul Aqaid. Qawaidul Aqaid, syarah dia sebut bahawasanya perbuatan makhluk ini juga merupakan makhluk Allah. Kerana diri kita ni Allah Ta'ala buat, maka apa-apa yang terlebih daripada kita, daripada perbuatan tu pun Allah buat juga. Jadi sebab tu dia kata di sini, termasuklah perbuatan hamba yang perbuatan hamba yang besertanya kudrat Allah Ta'ala dengan kudrat mereka itu manusia hamba. Lagu mana beserta kudrat Allah dengan kudrat hamba ni? Bukan mana Allah Ta'ala sentuh kita, bukan. Dengan mana segala gerak-geri kita itu mesti Allah Ta'ala dengan kudrat dia lah yang menggerakkan. Kita ni dari sudut perbuatan kita ni, gerak tangan ni usaha ikhtiar. Kudrat tak? Kudrat Allah Ta'ala menyertai bila kita gerak tangan ni, dengan mana dia beri berkah. Bukan mana kita bergabung dengan Tuhan, bukan. Tu mak dipak tu. Bergabung dengan Tuhan, apa? Kudrat Allah menyertai kudrat kita. Tu tak faham. Itu kalau belajar kitab tinggi sikit, dia kata pro ahli bid'ah yang lain akan kritik ahli sunnah bab tu. Kamu kata kudrat Tuhan bersama kudrat kita. Makna ada dua kudrat di situ. Mana kamu telah mensyirikkan Allah Ta'ala. Ada dua kudrat, dua benda yang berbeza, kudrat Tuhan dengan kudrat makhluk. Dia tak faham. Kudrat makhluk ni dia bukan beri bekah, dia usaha ikhtiar. Kudrat Allah Ta'ala yang beri bekah, dengan mana kita hanya usaha angkat tangan untuk kita naikkan tangan. Tapi yang naikkan tangan sungguh siapa? Allah Ta'ala. Sebab dia beri kudrat pada kita. Boleh tak kita usaha nak angkat tangan, tiba-tiba tak boleh angkat? Boleh tak? Boleh. Sebab Allah Ta'ala tak izin angkat, tak berkehendak untuk angkat, dan tak angkat tangan kita, dan tak terangkatlah tangan kita tu. Batu kita kudrat boleh gerak belaka badan ni, makna kita satu tubuh ni ada kudrat belaka. Ada yang kudrat dia ada satu tubuh, kecuali kaki tak boleh gerak dah, lumpuh itu je. Wala'iyadzubillah. Dia panggil bahasa kita dia lasa. Bukan laksa. Lasa ni kebal, tak ada apa dah. Tegang pun tak ada apa dah. Tak boleh gerak dah, tak boleh menggerakkan tubuh itu. Contoh kalau kena bius lah, bius tu badan. Baik kaki tak boleh angkat langsung, nak angkat pun tak boleh. Itulah situasi tak ada kudrat. Waktu tu tak ada kudrat. Allah Ta'ala tarik ke kudrat itu daripada kita. Dan bila Allah Ta'ala beri balik kudrat itu, kita boleh gerak kaki itu kita ke yang gerak, kita ke yang beri bekas gerak tu? Dah Allah Ta'ala. Dah kita usaha. Tu ya. Habis. Ni pun masalah juga ni, orang tak faham. Maknanya aku mana nak kurang? Hamba Allah Ta'ala boleh bergabung dengan Tuhan ke? Dah beserta kudrat tu? Tu tak faham. Yang kalau kata gabung tu, kalau dua-dua beri bekas, tu baru gabung. Kita beri bekah, Allah beri bekah, tu baru gabung. Bukan itu Ahlussunnah. Ahlussunnah kita angkat tangan, kudrat kita usaha. Dah boleh angkat ni, yang beri bekah boleh angkat ni Allah Ta'ala. Tu kita hanya usaha je. Dan angkat sungguh. Sebab apa? Allah buat. Memang boleh angkat. Kalau Allah tak buat, tak boleh angkat. Buat lagu mana pun tak boleh. Habis. Jadi kalau kita faham tauhid ni, makna kita seumur hidup kita ni akan bergantung Allah Ta'ala. Dia mari kita tahu. Tak boleh buat apa. La haula wala quwata illa billah, ay illa bi'aunillah. Tak ada daya, tak ada kekuatan untuk aku buat taat, dan tidak ada daya untuk aku elak maksiat melainkan dengan pertolongan Allah belaka. Tu tafsiran Ibnu Abbas.
radhiyallahu ta'ala anhuma. La haula wala quwata illa billah, illa bi'aunillah. Tiada daya, yakni tiada kekuatan, yakni tiada kekuatan untuk aku buat taat, dan tiada daya, yakni tiada daya untuk aku elak maksiat melainkan dengan pertolongan Allah. Jadi semua perbuatan kita ni Allah Taala belaka, kita akan ingat. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah taala. Lawan dengan kudrat mereka itu, atau daripada segala sebab yang beradat, itu pun di bawah takluk kudrat Tuhan. Contoh apa dia? Mengenyang apa? Contoh apa? Makan nasi, itu sebab yang beradat, boleh mengenyangkan. Minum air, sebab beradat untuk menghilangkan dahaga. Memotong dengan pisau, sebab beradat untuk potong sesuatu. Api kita dekatkan dengan kertas, sebab yang beradat untuk menghanguskan. Itu pun Allah Ta'ala buat juga. Menghanguskan, mengenyangkan, semua tu lah. Atau lainnya, mana-mana lah yang benda harus pada akal, semua Allah Ta'ala boleh buat, tak ada lemah satu pun. Seperti apa yang lain tu? Seperti menjadi, ada seperti ni contoh bagi lain. Seperti menjadikan langit, Allah Ta'ala jadikan langit. Langit ni bukan sebab beradat, langit ni bukan menyertai kudrat kita dengan kudrat Tuhan tak, tapi dia tu satu benda yang lain. Tapi benda mungkin juga, benda harus pada akal. Menjadikan langit dan bumi dan syurga dan neraka, itu semua harus berlaku. Boleh tak Allah Ta'ala tak buat syurga? Boleh. Boleh tak Allah buat syurga? Boleh. Boleh tak Allah tak buat langit bumi? Boleh juga. Boleh tak Allah buat? Boleh juga. Boleh berlaku. Benda mungkin lah, bukan benda mustahil. Mustahil Allah jadikan bumi, jeng itu. Mustahil kita Allah Ta'ala jadikan langit, tak boleh. Semua tu harus. Kedelapan, ijadu syai'in minal alami ma'a adami iradatihi lahu, atau ma'al zuhuli, atau ma'al ghaflati, atau bitta'lili, atau bittab'i. Lawan bagi sifat iradat pula. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.